Okay, let's see another example here. Okay, Sam wants to borrow RM 1,500 for 15 months and will have to pay RM 225 in interest. What is the rate he is being charged? Okay, so kita senaraikan semua maklumat yang kita ada. Okay, the first maklumat, Sam want to borrow 1,500. Sam nak pinjam 1,500. Maksudnya nilai principal P kita adalah 1,500. For 15 months. So ini adalah tempoh masa pinjaman yang Sam nak buat. So tempoh masa adalah T. T adalah 15 months. Okay, so macam mana nak tukar months kepada tahun? 15 kita perkan dengan 12. Kenapa 12? Sebab setahun ada 12 bulan. So ini 15 per 12 ni dah dalam bentuk tahun. Okay. And we'll have to pay 225 in interest. Maksudnya 225 ni apa? 225 ni adalah interest I. So I equal to 225. Soalan tanya what is the rate he is being charged. So soalan tanya berapa rate of interest R. Yang ni kita tak tahu. Okay. So sekarang ni kalau kita guna konsep bulatan yang macam saya cakap tadi. Okay, kita ada bulatan. Lepas tu kita ada formula I equal to P darab R darab T. Okay, so macam mana kita nak cari? Sekarang kita dah ada I, P, T kita ada, kita ada P, T pun kita ada, I pun kita ada. Yang kita tak ada sekarang adalah R. Yang ni kita nak cari. So macam mana nak cari R? Okay, so atas ni ada I, nak cari R. So atas ada I, bahagi dengan P darab dengan T. So P darab dengan T. So I kita apa? I kita 225. Okay. P darab dengan T. So P kita apa? 1,500 darab dengan T. T kita apa? 15 per 12. Okay. So 225 bahagi dengan 1,500 darab dengan 15 per 12. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah berapa? Cuba tekan kalkulator. 1,500 darab dengan 15 per 12. Okey, lepas tu 225 bahagi dengan jumlah dia. So awak akan dapat rate dia adalah 0.12. Okey, so 0.12 ni dalam bentuk perpuluhan. Macam mana kita nak tukar dalam bentuk persen? Kita darabkan dengan 100. So awak letak rate 0.12 pun boleh. Ataupun awak boleh tukar dia menjadi percentage. So 0.12 darabkan dengan 100, awak akan dapat 12%. Okay, ataupun this one can also be accepted as rate of interest. Okay, so this one is R. Yeah, so Faizah borrowed 10,000 at 8% interest and paid 1,600 interest. What was the length of the loan? Okay, so Faizah meminjam 10,000 pada kadar 8% interest dan membayar 1,600 sebagai interest. So berapa lama tempoh pinjaman yang Faizah buat? Okay, so kita senaraikan dulu apa maklumat yang kita ada. Okay, the first one is how much Faizah borrowed, which is 10,000. Okay, so 10,000 is the principal. P is equal to 10,000. Okay, at 8% interest. So this one is the rate of interest. Apa dia simbol rate of interest? R. So R kita adalah 8% or 8 over 100, which is equal to 0.08. Okay, and Faizah paid 1,600 sebagai interest. So maksudnya interest I adalah 1,600. Okay, sekarang soalan minta kita cari length of the loan, tempoh loan. So what is the symbol length of the loan? It is T. Okay, soalan minta kita cari apa dia T. Okay, so kita buat circle tu. Okay, kita buat circle tu. So kita ada formula untuk cari I adalah P darab dengan R darab dengan T. Sekarang P kita ada, R kita ada, I kita ada, kita ada T. So kita nak cari T. So macam mana nak cari T? So daripada circle ni awak boleh tengok dekat atas kita ada I. So nak cari T, so formula dia I itu bahagi
P darab dengan R. So I kita berapa? 1600 bahagi P kita 10,000. Okay, darab dengan R. R kita 0.08. Okay, so tekan kalkulator, awak akan dapat T awak equal to 2. So maksudnya tempoh pinjaman dia adalah 2 years. Ingat T mesti dalam tahun. So awak akan bahagi, awak akan dapat equal to 2. So T ataupun length of the loan yang Faizah buat adalah 2 years.